السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Sambungan kita malam ni kisah yang ke-30, masih lagi berkaitan dengan hadis-hadis yang lemah dan palsu berkenaan dengan Nur Muhammad. Pada malam ni, hadis yang tak betul yang akan kita dengar pada malam ni ialah hadis berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad itu berada pada sulbi ayahnya, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kita tengok hadis yang masyhur bila mana nak cerita tentang Nur Muhammad ni, ini riwayat-riwayat yang akan diangkat. Dia sebut sini, dia kata setelah Abdul Muttalib melaksanakan nazarnya dengan menyembelih 100 ekor unta, terselamatlah Abdullah daripada nazar Abdul Muttalib yang mahu menyembelih salah seorang daripada anaknya jika dia dikurniakan 10 orang anak lelaki. Abdul Muttalib telah membawa pulang Abdullah. Dia mulakan dengan potongan itu. Ceritanya, ketika mana Abdul Muttalib ni belum dapat anak lelaki ramai, dia pernah bernazar di hadapan berhala yang ada di Mekah, di Kaabah khususnya pada waktu itu, di kawasan Masjidil Haram. Sekiranya dia dapat 10 orang anak lelaki, seorang dia akan sembelih anak tu untuk berhala. Bila mana dia nak sembelih 10 orang, satu orang daripada 10 orang anak lelaki yang dia dapat tu, lalu dibuat cabutan undi. Dibuat cabutan undi, letak 10 nama anak lelaki yang dia ada, nama siapa yang akan naik. Bila mana nama tu naik, maka anak tersebutlah yang perlu untuk disembelih. Bila mana dia buat cabutan, yang naik nama ialah ayah Nabi, iaitu Abdullah. Ayah Nabi yang naik nama. Tiba-tiba pada waktu tu dia rasa galau, dia rasa tak berapa nak buat nazar tu. Sebab ayah Nabi ni termasuk daripada anak lelaki yang dia sayang. Dia sayang anak lelaki tu. Dan beberapa kali buat cabutan undi memang naik nama Abdullah, tak naik nama anak lelaki yang lain. Yang 9 lain tu tak naik. Naik nama Abdullah. Jadi dia telah tanya, dapatkan konsult ataupun nasihat daripada pawang-pawang pada waktu tu. Sebab yang buat kerja ni bomoh-bomoh lah. Jadi bomoh tu kata, kalau kamu nak tukar nazar ni, ataupun nak kafarah nazar ni dengan tidak sembelih anak yang nama Abdullah ni, ada satu cara. Bila mana dibuat cabutan undi, setiap kali naik nama Abdullah itu akan diganti dengan 10 ekor unta. Maknanya kena buat banyak kali sehinggalah tertukar nama kepada benda lain ataupun nama lain. Akhirnya dibuat cabutan undi. Dia tulis 10 ekor unta Abdullah.
Dia tak letak dah 9, 10 orang nama anak lelaki dia tu. Sebab memang tahu, setiap kali duk buat yang tu, naik nama Abdullah. Sekarang ni, nama Abdullah digandingkan pada anak panah tu 10 ekor unta. Kata pawang tu, selagi mana tak naik cabutan anak panah tu 10 ekor unta, kalau naik nama Abdullah, dia kena tukar dengan 10 ekor. Maksudnya macam mana? Okay. Dia buat cabutan undi. Dalam bekas nak cabut undi tu, anak panah satu tulis Abdullah. Anak panah yang kedua tulis 10 ekor unta. Bila mana buat ritual, goyang-goyang, goncang apa semua, jatuhlah nama Abdullah. Dia tak nak sembelih anak tu. Jadi, untuk buat cabutan yang kedua, Abdullah yang jatuh kali pertama tu, nama undi yang kali pertama tu, kena tukar dengan 10 ekor unta. Akhirnya buat kali pertama, jatuh nama Abdullah. Dia tak reda. Dia tak nak. Akhirnya, pawang tu kata, okey, reserve 10 ekor. Cabutan kali kedua. Cabutan kali kedua, tak jatuh juga 10 ekor unta. Jatuh nama Abdullah. Okey, reserve kali kedua. 20 ekor dah kena simpan. Reserve kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Sampai 10 kali. Cabut undi yang ke-11, baru jatuh anak panah yang tulis 10 ekor unta. Jadi, dia kena sembelih 100 ekor unta. Dengan sebab duk impun satu tu. Jadi dia kena keluarkan belanja besar untuk batalkan nazar dia. Dia mulakan hadis tu dengan cerita tu. Okay. Dia sebut di dalam perjalanan, mereka lalu di hadapan seorang perempuan Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay yang sedang berada berhampiran dengan Kaabah. Ketika melihat Abdullah, perempuan itu berkata, "Di manakah kamu ingin pergi, wahai Abdullah?" Jawab Abdullah, "Mengikut ke mana yang dibawa oleh ayahku." Kata perempuan itu, "Berkahwinlah denganku sekarang. Aku akan berikan kepada kamu sebanyak bilangan unta yang telah disembelih oleh bapa kamu semalam." Semalam tu maksudnya waktu dia kecil dululah. Ataupun waktu cerita cabut undi tu. Okay. Ketika mana Abdullah tu terselamat pada nazar, jadi Abdul Muttalib ni bawa dia ke mana-mana. Waktu tu mengikut sebahagian kepercayaan orang yang percaya Nur Muhammad ni, dia kata Nur Nabi Muhammad ni jelas terang pada muka Abdullah. Menyebabkan semua perempuan yang tengok Abdullah tu akan tergila-gila dan lalu rasa nak menikah dengan dia. Siapa saja perempuan. Jadi dia sebut sini, bila mana dia lalu dekat satu orang perempuan daripada Bani Asad, terus perempuan tu tawar diri. Kahwinlah dengan aku. Sebab dia terpesona dengan Nur Muhammad yang ada di wajah ayah Nabi tu. Kalau kamu nak kahwin dengan aku bagi 100 ekor unta. Lepas pada tu dia tolak. Dan datang perempuan lain. Abdullah enggan menerima permintaan perempuan tersebut. Sebaliknya berkata, "Aku masih mempunyai bapa yang tidak mungkin aku boleh menolak permintaannya dan membantah pendapatnya." Abdullah pada masa itu lelaki paling tampan dalam kalangan orang Quraisy. Selain itu, beliau juga sangat kuat menjaga kehormatan diri dan bersikap toleransi. Dengan sebab dia ni daripada keturunan yang mulia, Quraisy, dia pula orang yang ada rupa, dia pula bukan seperti mana pemuda-pemuda lain yang berpeleseran. Zaman tu ada lagi orang yang muka tampan, tapi playboy. Tukar pasangan, lepas tu berpeleseran, macam orang tak ada masa depan. Jadi, orang tak minat. Termasuk yang tak minat tu, ialah perempuan yang jahat pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya orang-orang zaman sekarang, kalau dia perangai tak elok pun, dia mengidam orang perangai elok. Muka tak malu orang tu. Dia tu taklah berapa elok sangat, tapi taste tinggi. Jadi pada waktu tu, Abdullah tak layan. Semua dia reject. Okay. Kemudian dia sebut, Abdul Muttalib membawa Abdullah bertemu dengan Wahab bin Abdi Manaf. Sebenarnya sebutan yang betul ialah Waw, Ha, Ba. Wahab. Waw bagi atas, Ha tu mati, Ba tu dibariskan. Cuma kita mudah sebut Wahab. Kita bariskan juga huruf Ha. Tapi yang betulnya ialah Wahab. Itu yang betul. Dia macam Abu Bakar. Kita semua sebut nama sahabat Nabi Abu Bakar. Tapi sebenarnya sebutan betulnya ialah Abu Bakr. Itu yang betul. Sebab Abu Bakar ialah benda lain. Abu Bakr benda yang lain.
Sebab sahabat Nabi yang dikenali dengan Abu Bakr As-Siddiq itu digelar dengan Abu Bakr kerana dia satu orang businessman yang jual unta yang masih lagi belum ada pasangan. Unta yang tak ada pasangan ni, yang belum lagi bunting, disebut dalam bahasa Arab dengan Bikr ataupun Bakr. Sebab tu digelar dengan Abu Bakr, sebab dia jual benda tu. Tapi kita Abu Bakar. Dan kita pun faham, bakar ni macam bakar rumah kot. Tak, itu kemiskinan bahasa kita. Jadi itu ialah sebutan je, tapi tak ada isu pun kalau sebut Wahab pun okey je. Yang penting tahu, itu ialah nama kepada ayah, nama Tok Wan belah mak Nabi, Aminah binti Wahab. Okay. Abdul Muttalib, dia dibawa bertemu dengan Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah, ketua masyarakatnya. Abdul Muttalib telah mengahwinkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab, yang pada masa itu merupakan wanita paling baik keturunan dan paling tinggi kedudukannya dalam kalangan masyarakatnya. Setelah itu, beliau mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejak itu berpindahlah cahaya daripada Abdullah kepada baginda. Waktu belum kahwin, cahaya Nur Muhammad tu duduk pada muka Nabi. Bila mana kahwin, cahaya tu tak ada dah. Dah kelam dah cahaya tu dekat Abdullah. Dia berpindah kepada Aminah, khususnya dalam kandungan itu. Itu kepercayaan. Ini kepercayaan tak betul, bukan kepercayaan betul. Pada suatu ketika, Abdullah meminta izin untuk keluar. Dalam perjalanan, beliau bertembung dengan wanita yang menawarkan diri untuk berkahwin. Wanita yang daripada Bani Asad dulu, yang tawarkan dia, kalau nak kahwin dengan aku bagi 100 ekor unta macam yang telah ditebus oleh ayah kamu. Dia bertemu balik. Bila mana dia bertemu balik dengan perempuan tu, Abdullah ni dia nak test. Dia ni ada market lagi, nak test. Lalu dia tawar diri dia untuk berkahwin. Abdullah pun berkata, kenapa kamu tidak menawarkan kepadaku sebagaimana tawaran yang kamu buat dulu? Dulu bukan main beria. Sekarang kenapa tak nak? Jawab perempuan itu, nur yang ada pada wajahmu sebelum ini sudah tiada, dan aku tidak mempunyai apa-apa keperluan lagi untuk berkahwin denganmu. Dia tak jawab sebab kamu dah kahwin dengan Aminah, jadi aku tak nak apa madu dengan Aminah. Dia tak jawab yang tu. Dia jawab sebab nur ada. Nur yang ada pada wajahmu sudah hilang, jadi aku tak nak lah. Sebab memang ada sebahagian masyarakat Arab dan juga sebahagian daripada bangsa-bangsa tertentu di dunia ni, bila mana dia bertemu dengan orang yang datang pada keturunan bangsawan, orang yang datang daripada keturunan cerdik pandai, mereka nak kahwin sebab apa? Sebab mereka percaya mereka ni benih-benih yang elok. Mereka ni kalau keturunan kaya, kahwin dengan anak dia, kekayaan tu akan sampai kat kita. Sebenarnya benda tu tak main peranan pun. Tidak menjadi, orang kata apa, peranan yang besar pun. Sebab tu dulu, tak tahulah ni fakta ke auta, apa nama ni, satu orang yang pandai dalam sains, saya tak ingat pula nama dia, terlupa pula nama dia. Okay. Cuma ada orang nak beli air mani dia, sebab percaya dia tu orang cerdik. Jadi air mani dia tu kalau dapat dekat mana-mana, letak dalam rahim mana-mana, akan melahirkan anak cerdik. Tak ada main peranan pun yang tu. Tidak ada peranan yang besar. Sebab kalau tuan-tuan tengok, Ikrimah anak Abu Jahal. Abu Jahal tu lawan Nabi. Ikrimah tu sahabat Nabi. Ikrimah tu datang daripada benih Abu Jahal. Tapi dia tidak mengikut ayahnya jadi kepala yang lawan Nabi. Memang awalnya dia lawan Nabi. Lepas pada tu dia bersama dengan Nabi dan dia menjadi pejuang. Sebab tu benda tu tak main peranan. Sebab tu ada orang, saya naklah anak saya ni menantu dengan kawan tu sebab anak-anak dia semua muka handsome. Kahwin dengan anak kita, dia ikut muka tak handsome juga. Sebab benda tu tak main peranan pun. Benda tak main, jenuh duk baca surah Yusuf. Sebab nakkan kecantikan. Ini semua syahwat, ini semua material. Kahwin satu benda lain, membentuk generasi ialah satu benda lain. Nak jadi cerdik, nak jadi orang yang ada harta, dia perlukan usaha, bukan perlukan pada benih siapa-siapa. Sebab kahwin ini ialah berkaitan dengan tanggungjawab, berkaitan dengan kemampuan. Allah Ta'ala sebut, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih kuat berbanding perempuan. Tuan-tuan, dua ibadah dalam dunia ni
yang disyariatkan pada orang Islam, dalam kalangan orang Islam, yang ada syarat kemampuan baru boleh buat. Pertama haji, yang kedua kahwin. Ibadah-ibadah lain tak mampu salat, tak mampu, dia ada keringanan. Boleh salat dengan cara ni. Puasa boleh hajah kot lain. Zakat tak mampu, tak payah lah. Okay. Cuma untuk haji, kalau kita nak buat haji, syarat dia istita'ah, iaitu ada kemampuan, ada duit, boleh bekal untuk buat perjalanan haji tu. Okay. Yang kedua ialah kahwin. Kahwin memerlukan ba'ah. Nabi guna perkataan beza tu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa yang mampu untuk buat bekal, pergi buat haji, maka dia pergi buat haji. Tapi untuk kahwin, Nabi guna perkataan lain. Nabi kata, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis yang terkenal. Nabi kata, sekalian orang-orang yang muda, siapa-siapa yang ada kemampuan, kahwinlah. Nabi guna perkataan ba'ah. Ba'ah ni apa beza dengan istita'ah? Istita'ah ialah bekal yang berbentuk material, berbentuk ekonomi. Ba'ah ialah kekuatan dari segi ekonomi, emosi, negotiate punya skill, itu semua duduk dalam perkahwinan. Kahwin ni bukan semesti ada duit semata-mata. Ada tata susila, ada ilmu untuk kawal emosi. Sebab orang lelaki pun kalau tak kena gaya, emosi dia over juga. Ego dia lah terutamanya. Jadi Nabi guna perkataan ba'ah. Dan Nabi kata, siapa-siapa yang tak mampu, orang muda yang tak mampu, dia kena puasa. Dia beza sama kita, tak mampu buat pinjaman. Dia tak puasa lagi. Dah dia berkenan, dia dah cair dah dengan kawan tu, dia buat pinjaman. Dia putar situ, putar sini. Dia tak pilih untuk puasa. Nabi kata, siapa-siapa yang tak mampu, dia kena puasa. Nabi tak kata, siapa-siapa yang tak mampu kerja keras lah sampai gaji 10,000 sebulan baru minta perempuan tu. Nabi tak sebut. Nabi suruh puasa. Siapa-siapa yang tak mampu kahwin, dia kena puasa. Sama juga dengan orang yang tergila-gila nak pasang 2, 3, 4, tak mampu, puasa juga. Dia bukan tak mampu, dia cari kok mana boleh kahwin senyap-senyap. Bukan yang tu. Itu bukan cara yang betul. Itu tidak ada ba'ah. Ba'ah ni lah satu kalimah yang digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan kemampuan yang berbeza berbanding kemampuan mencari duit. Tapi kemampuan menjadi orang yang pandai menguruskan pertikaian. Bila mana berlaku konflik, berlaku perang dingin, berlaku spekulasi yang berat dalam rumah tangga, macam mana cara nak handle benda tu? Itu yang dimaksudkan dengan ba'ah. Sebab tu Nabi suruh puasa. Sebab orang yang puasa ialah orang yang sedang melatih emosi. Orang yang sedang melatih emosinya. Tak boleh kahwin puasa. Tak boleh buat haji, kena kerjalah bagi ada duit. Itu beza dia. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi ni, bila mana perempuan tu disoal balik oleh Abdullah, kenapa tak nak kahwin dengan aku? Sebab tak ada cahaya. Maknanya ukuran, kayu ukur yang digunakan untuk perkahwinan hanyalah pada syahwat semata-mata. Bukan pada kebersediaan bertanggungjawab, bukan pada penyempurnaan agama. Sebab tu ni untuk orang muda lah, walaupun tak ramai orang muda dalam ni, tapi beritahu kat orang muda yang tengok live. Sebab saya pun ramai kot orang tanya, macam mana Ustaz nak kahwin, okey ke tak? Tanya saya. Memanglah saya dah kahwin dah pun. Cuma saya ada satu video yang menarik untuk yang muda-muda ni tengok. Sebab 2-3 bulan ni ramai betul orang muda lelaki tanya. Mungkin musim orang Melayu nak kahwin tu. Kan bulan 12 pula nanti. Sama ada nak extend pertunangan ataupun kahwin terus. Ada satu orang tokoh di Madinah, namanya Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Dia ada jawab satu soalan ni. Soalan dia menarik. Okay. Soalan dia, satu orang pemuda ni, dia telah khitbah ramai perempuan, tapi ditolak. Jadi dia macam galau, dia macam tak happy hidup. Jadi dia tanya soalan kepada Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Jawapan Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti satu je. Di mana kamu sebelum kamu kahwin? Dalam tak kahwin ni, kamu sedang apa? Sedang apa? Kamu, sebab dia kena jawab satu soalan. Orang-orang yang belum kahwin ni, apa keperluan mendesak yang dia perlu kahwin?
keperluan mendesak pada diri dia dan juga pada pihak yang dia nak kahwin tu. Kenapa dia perlu kahwin? Dekat mana kelompongan agama yang kurang sekarang ni, yang bila mana dia kahwin, kelompongan tu akan tertutup dan sempurna. Kat mana? Bila mana buka soalan ni, yang dah kahwin pun termenung. Aku dulu tak check macam tu pun. Nak check di mana tu? Di mana yang tak kena tu? Kalau kita kahwin kerana nakkan kesempurnaan agama, lakukan benda tu. Tapi kerana ikut trend, sebab tengok kawan-kawan satu kelas, sekolah rendah dulu semua dah kahwin, aku seorang je tak lagi. Ini tidak memberi jawapan yang kuat dan kukuh. Tak beri apa-apa benda yang kukuh pun. Takut-takut akhirnya kita menzalimi. Sebab macam ni saya nak sebut. Orang kita selalu sebut kan, kahwin ni kena segera sebab membina masjid. Masalah sekarang, masjid dekat rumah dia pun dia tak imarahkan. Dia tak akan mampu mengimarahkan masjid rumah tangga dia tu. Itu ukuran dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, para ulama, kriteria yang diambil kira untuk orang nak kahwin ialah salat dulu. Macam mana pun. Salat jemaah dia. Kalau dia lelaki, salat jemaah. Kalau dia perempuan, dia salat je lah. Sebab tu kita jangan, orang kata apa, terpedaya dengan pekerjaan dia, terpedaya dengan keturunan dia, terpedaya dengan semua. Tapi kita kena tengok pada elemen salat dia dulu. Masjid mana yang dia pergi jemaah. Tuan-tuan boleh tengok satu orang tokoh daripada Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bila mana orang minta anak perempuan dia nak kahwin. Yang minta anak perempuan dia tu bekas rektor Universiti Islam Madinah. Yang sebelum pada ni. Dia kata waktu dia pergi minta, Syekh Utsaimin ni tanya dia, salat masjid mana? Dia pun beritahu, dia duduk kawasan ni, dia akan salat masjid ni. Okey, lepas sebulan baru datang balik. Nanti kita bagi jawapan, terima tak terima. Rupa-rupanya Syekh Utsaimin tu telah menyelidik pemuda itu di masjid yang dia kata tu, betul tak dia pergi salat jemaah? Di situ. Sebulan dia buat pemerhatian. Bila mana datang balik, dia kata, aku terima kamu boleh kahwin dengan anak aku. Cuma sebulan sebelum pada ni, ada satu waktu kamu tak pergi. Oh, punya detail check oh. Ada satu waktu kamu tak pergi. Waktu Zuhur kamu tak datang. Kamu pergi mana? Dia bukan seminggu sekali di masjid tu. Satu waktu dia tak datang. Tapi terimalah. Maknanya proposal approve. Terima. Cuma nak sebutnya dia ambil kira nilai tu. Dia tak tanya kawan ni, ayah dia jawatan apa, tak tanya pun. Dia nak yang tu je. Sebab kita selalu sebut, perkahwinan ialah membina masjid. Jadi tengok, sebelum dia bina masjid, dia dengan masjid yang dah ada macam mana? Itu kriteria dia. Okey. Dalam cerita ni balik semula. Jawab perempuan itu, nur yang ada pada wajahmu sebelum ini sudah tiada dan aku tidak mempunyai apa-apa keperluan lagi untuk berkahwin denganmu. Dikatakan perempuan tersebut mendengar berita daripada saudaranya Waraqah bin Naufal bahawa seorang Nabi akan dibangkitkan dalam kalangan bangsa Arab. Selain versi ini, ada juga versi lain tentang kisah yang dinyatakan ini. Ada yang menyatakan wanita yang menawarkan diri untuk berkahwin dengan Abdullah sebelum itu ialah seorang wanita murahan. Sesetengahnya pula menyatakan wanita itu ahli nujum dan tidak kurang juga mengatakan dia isteri kedua kepada Abdullah. Maknanya ada riwayat kata dia dah kahwin tapi cerai balik. Okay. Kisah ini dikemukakan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Dalailul Khairat, menerusi jalan daripada perawi bernama Abdul Aziz bin Imran. Begitu juga kisah ini disebut oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra, menerusi jalan Hisham Al-Kalbi, menerusi jalan Al-Kalbi dan juga menerusi Al-Waqidi. Ia juga disebut oleh Ibn Asakir dalam sirah daripada jalan Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri. Beliau adalah seorang yang tidak boleh dipercayai sama sekali riwayatnya. Nama-nama tadi itu ialah nama-nama pemalsu hadis ataupun orang yang mencampur adukkan kebenaran dan juga kepalsuan dalam hadis. Nama yang dia sebut tadi apa dia? Abdul Aziz bin Imran. Kemudian dia sebut situ Hisham Al-Kalbi. Dia juga sebut situ ialah Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri. Kalau kita tengok nama ni, first impression, orang Islam. Itu yang kita tahu banyak tu lah, dia orang Islam. Tapi di sebalik nama-nama yang indah ini, rupanya dia seorang pemalsu hadis.
Sebab tu pada zaman kegemilangan ilmu jarah wa ta'dil ini, nama-nama pemalsu hadis ini diangkat sebagai nama-nama yang blacklist. Istilah orang kita sekarang red flag. Red flag. Ni nama-nama yang bahaya. Yang ni tak boleh dengar apa cerita pun dia. Cerita apa? Kalau dia cerita, 11 tak boleh pakai. 10 tertolak, 11 tak boleh pakai. Nak kata dahsyatnya penipuan yang dia cerita. Okey. Analisis kisah. Okey, sekarang ni nak beritahu. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya. Poin dia, Nabi bukan diciptakan daripada cahaya. Dan ia telah mengalami perpindahan daripada seorang ke seorang sehingga masuk ke dalam rahim Aminah ibu Nabi itu. Ia merupakan kisah mungkar, baik dari segi sanad maupun matan. Orang yang membaca kisah ini akan melihat wujud perbezaan jalan ceritanya. Dalam setengah versi menyebut wanita itu ialah wanita Khas'amiyah. First, kata yang tu. Ada pula yang menyebut sebagai wanita Asadiyah. Dan ada pula yang menyebut wanita itu ialah Qatilah. Manakala versi yang lain pula menyebut wanita daripada Bani Adi yang bernama Laila. Begitu juga ada yang menceritakan ketika Abdullah bertemu dengannya, beliau memakai pakaian daripada bahan yang kasar. Ada juga yang menyatakan beliau berpakaian lengkap. Berhubung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang menceritakan tentang Nabi Muhammad diciptakan daripada nur dan dihubungkan kepada Abdul Razak, ianya adalah rekaan. Dalam Musannaf Abdul Razak ni, antara buktinya dia sebut hadis itu tidak dapat dan tidak didapati dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, terutamanya Kutubus Sittah, iaitu Sunan As-Sittah, 6 kitab hadis yang masyhur, dan tidak pula ada pada kitab-kitab hadis muktabar yang lain. Yang kedua, hadis itu dikira sebagai hadis yang sahih berdasarkan riwayat Abdul Razak. Hadis yang tidak sahih berdasarkan riwayat Abdul Razak. Okey. Mudah ceritanya, benda ni tak penting pun untuk tuan-tuan dengar satu persatu. Cuma nak beritahunya ialah, kalau ada orang cerita tentang Nur Muhammad dan dibawa riwayat semua tentang Nur Muhammad ni tertolak. Riwayatnya tertolak. Okey. Benda ni kita kena tahu sebab apa? Sebab dalam setengah-setengah kitab-kitab Jawi lama, riwayat-riwayat ini memang dibacakan. Tanpa diberikan perhatian sumber daripada mana cerita tu diambil. Banyak, terutamanya kitab-kitab sirah, terutamanya macam yang ditulis oleh Abu Laith As-Samarqandi, Tanbihul Ghafili. Tuan-tuan, Tanbihul Ghafili ni setengah-setengah tempat jadi silibus kuliah maghrib masjid. Tanbihul Ghafili di Perlis ni tak jumpa dah. Cuma setengah-setengah tempat Tanbihul Ghafili tu dibaca kitab tu. Selain pada tu, ada setengah kitab-kitab yang terkenal macam Dalailul Khairat. Ini juga antara kitab yang dibaca tanpa diberi perhatian riwayat yang ada di dalamnya. Dan banyak lagi lah kitab-kitab yang lain, termasuklah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Jawi, Melayu Jawi lama. Jadi kita kena hati-hati. Satu benda yang kita kena sedar, kitab-kitab Jawi lama kita ni memang masih lagi belum dilakukan usaha disegarkan balik riwayat yang ada di dalamnya. Satu lagi kitab ataupun silibus pengajian yang terkenal oleh masyarakat Melayu kita ni ialah Tafsir Al-Quran di radio. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Abrul Asir, oleh Syekh Haji Hassan Haji daripada Indonesia. Tapi dia buat rakaman itu di Singapura. Kitab tafsir tu dia cetak dalam satu juzuk. Satu buku, satu juzuk. Sampai komplit 30 juzuk. Sebab tafsir itu ialah tafsir slot dia satu radio di Singapura. Sampai habis 30 juzuk. Dalam kitab tu dia banyak riwayat-riwayat Israiliyat dan riwayat-riwayat yang diragui tu. Jadi sebahagian tempat-tempat ataupun masjid-masjid di setengah-setengah tempat ni, dia jadikan buku tu sebagai silibus tanpa mengambil kira. Riwayat yang ada dalam tu. Termasuklah kitab yang terkenal Mustika Hadis apa semua yang dibaca oleh masyarakat kita ni. Mustika Hadis ni terkenal lah. Ada banyak jilid yang tu. Pada saya kalau nak baca pun bacalah syarah Mishkat Al-Masabih. Itu antara yang okey lah. Tapi tetap juga kena yang membaca tu
kena buat ulang kaji lah, kena buat kata apa, revision riwayat-riwayat yang ada tu supaya tidak terbaca dengan nada benda tu betul. Yang jadi isu sekarang ni lah, dibaca dengan nada riwayat tu betul. Tidak dibaca dengan amaran, bentuk amaran, tapi dibaca dengan nada kata benda tu betul. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau kita ni nak jadi orang yang betul-betul berhati-hati lah. Seperti mana yang pernah ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni dia pernah ditanya tentang isu tahdid, penetapan sebenar tarikh kelahiran Nabi ni. Berapa Rabiul Awal? Orang tanya Imam Syafi'i, 9 ke? Benda tu dah berlaku pada zaman Imam Syafi'i lagi. Bukan sama kita pun. Adakah betul-betul 12 Rabiul Awal ke ataupun 9 ke apa? Jadi Imam Syafi'i dia tak jawab soalan tu dengan dia timbulkan persoalan. Dia kata sebenarnya kita kena tengok sebab apa Nabi dilahirkan. Tak perlu tengok pun tarikh tu. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, duk baca riwayat-riwayat yang tak betul tentang Nabi Muhammad ni. Antara benda yang kita kena buat untuk jadi orang Islam yang baiklah, seimbang, teliti surah Muhammad dalam Al-Quran tu. Surah Muhammad ni 38 ayat Madaniyah. Dalam surah Muhammad tu dicerita tentang kedatangan Nabi Muhammad ni apa benda cerita ni. Apa yang penting. 38 ayat je. Beberapa poin-poin penting yang kita boleh tengok. Tak ada pun cerita tentang asal kejadian Nabi. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, benda-benda ni dia akan delay. Dia akan tangguh kita ambil benda yang lebih bernilai. Sehingga kita buang masa pada benda yang tak sepatutnya kita perhatikan. Okay. Kisah seterusnya, masa ada lagi ni. Kisah yang ke-31. Berhala dan tiang Sri Istana Maharaja Parsi tumbang ketika mana kelahiran Nabi. Okay. Terdapat kisah yang menceritakan jin yang mengeluarkan suaranya pada malam Nabi Muhammad dilahirkan dan membantu orang ramai tentang kelahiran tersebut. Selain itu, ada berhala tumbang di rumah berhala di Mekah. Kisah ini dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Kharaiti dalam Hawatif Al-Jin. Selain itu, ada kisah yang menyatakan tiang Sri Istana Maharaja Kisra juga retak, menandakan akan kejatuhan zaman pemerintahan Maharaja itu tidak berapa lama selepas itu. Begitu juga dengan terpadamnya api suci yang menjadi sembahan masyarakat Majusi. Air Tasik Buhaira yang berada di Syam kering dan Raja Mubazan bermimpi melihat kuda-kuda Arab menyeberangi sungai Dajlah dan menerobos masuk ke dalam negara Parsi. Ini juga antara riwayat-riwayat, cerita-cerita yang dinisbahkan waktu Nabi lahir berlaku benda-benda ni. Jawapannya riwayat ini semuanya tidak betul. Dan kalau tak berlaku pun benda ni, keagungan Nabi tu tak tinggi. Cuma ada orang, dia bawa cerita ni, lepas pada tu ada orang petikai, cerita ni tak betul riwayat, dia macam nak marah. Tiba-tiba dia terus bagi satu statement, orang-orang yang petikai ni, orang-orang yang tercabut rasa sayang pada Nabi. Situ pula pergi dia. Benda tu tak ada kena-mengena. Sekarang ni, ianya ialah satu benda yang tak ada asas. Jadi kita tak perlu ambil masa banyak untuk mendengar benda-benda seperti itu. Okay. Kisah seterusnya, kisah yang ke-32, ialah Rasulullah kumpul 30 orang ahli keluarga untuk berdakwah. Okay. Yang ni, lepas Nabi dah diangkat jadi Rasul. Setelah selesai dakwah peringkat sulit, Rasulullah diperintahkan supaya menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Berikutan daripada turunnya ayat daripada surah Asy-Syu'ara, iaitu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat yang ke-214. Allah Taala perintah Nabi suruh beri peringatan pada ahli keluarga yang dekat dulu. Dan satu lagi firman Allah Taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maksudnya sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintah kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Berikutan pada ayat ni, Nabi telah fokus 30 orang ahli keluarga Nabi terdekat untuk diberikan dakwah. Jawapannya, kisah itu tidak benar. Nabi tidak menspesifikkan berapa orang ahli keluarga Nabi yang perlu Nabi bercakap secara face to face ni. Tak ada. Saya tak perlu baca banyaklah, cuma untuk kita tahu saja. Itu semua tak betul. Okay.
Kisah yang seterusnya, yang ke-33, ibu bapa Nabi dihidupkan semula dan lepas pada tu dia syahadah, dia masuk Islam. Sebab tu yang dia khilaf ni. Tak payah baca riwayat. Tahu banyak tu dah cukup. Kalau ada tuan-tuan dengar penceramah cerita, sebenarnya mak ayah Nabi ni dia Muslim. Dia macam ni. Isu status mak ayah Nabi ni ada beberapa pandangan. Yang pertama kata mak ayah Nabi ahlu fatrah. Iaitu golongan yang tak dapat seruan Nabi dan Rasul. Jadi dia tidak dikira sebagai Muslim, tak dikira sebagai kafir. Itu yang pertama. Yang kedua kata Muslim. Sebab apa? Sebab hadis ni lah. Hadis ni. Hadis yang kata mak ayah Nabi ni dibangkitkan semula, lepas pada tu dia syahadah, dia masuk Islam, lepas pada tu mati balik. Yang ketiga kata mak ayah Nabi tidak Muslim. Berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi dilarang oleh Allah Ta'ala minta ampun terhadap mak dia. Dilarang. Bila mana Nabi nak pergi ziarah kubur mak dia, Allah Ta'ala larang. Tidak boleh minta ampun. Okay. Yang paling beradab sekali untuk isu ni ialah tak payah bincang. Itu yang paling beradab sekali. Tak payah duk usul periksa lah mak ayah Nabi tu Islam ke tak Islam. Tapi dalil memang kuat kata tak lah. Tapi tak payah usul. Sebab kalau kita tengok kisah ni, kalau tahu dekat Fir'aun, Fir'aun pun nak. Tuan-tuan boleh bayang, mak ayah Nabi dihidupkan semula. Dia mati dah. Lepas tu bangkit semula masuk Islam. Kalau gitu semua yang kafir-kafir ni, yang pernah lawan Nabi ni, mesti akan nak benda tu juga. Mesti Fir'aun akan kata, mana ci ayah dia yang dapat? Aku nak kau. Aku dekat-dekat nak tenggelam dulu, dah nak mengaku dah pun. Bagilah chance sekali lagi. Akhirnya akan berlaku ketidakadilan. Di situ. Tidak diterima iman yang dilafazkan selepas kematian kali pertama. Tak terima dah. Maknanya lepas dah mati, baru mengaku Allah Ta'ala lah Tuhanku yang sebenar. Sembah berhala tak betul. Tak valid dah yang tu. Jadi cerita yang macam ini tidak betul untuk disandarkan dan nak dijadikan hujah. Tapi ramailah penceramah duk cerita ni. Sangat ramai penceramah duk cerita ni. Kisah seterusnya, kisah yang ke-34. Nabi pakaikan khirqah kepada Ali. Khirqah ni ialah satu pakaian yang kasar. Dia macam jubah dan sinonim kepada orang-orang sufi. Khirqah ni ialah baju daripada kain perca. Okay. Diceritakan sini disebut. Dikatakan memakaikan, Rasulullah memakaikan khirqah, iaitu pakaian yang dipakai oleh kelompok sufi kepada Ali. Manakala Ali pula memakaikannya kepada Al-Hasan. Dan Al-Hasan memakaikannya kepada Hasan Al-Basri. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan Nabi Muhammad memakaikan khirqah ahli sufi kepada Ali. Dan Ali pula memakaikan kepada Hasan Al-Basri. Menurut Al-Hafiz Ibn Dahiyah, Ibn Salah dan juga Ibn Hajar, hadis tentang pemakaian khirqah ini batil. Sebab ada sebahagian orang, kelompok sufi itu utamanya, percaya pakai pakaian jenis macam ni, ianya lebih mengkhusyukkan hati. Ianya lebih pahala. Pahala banyak lah. Maknanya pahala banyak. Khirqah ni ialah kain perca. Sebab tu tuan-tuan tengok ada satu kelompok sufi di Morocco, jubah dia tu bertampal. Dia buat daripada kain tampal. Jadi banyak warna jubah dia. Jubah tu daripada kain khirqah. Dah sampai dah Indonesia. Tak lama sampai Malaysia lagi. Biasa macam tu lah. Yang sesat-sesat ni tak lama. Kalau dah sampai Indonesia, tak lama dah nak sampai kat kita pula. Dah sampai. Tidak ada kelebihan, tuan-tuan. Sebenarnya, elemen pakaian ni yang ditekankan dalam agama ialah tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat, bukan bungkus aurat. Ini satu benda juga kena highlight. Sebab orang kita sekarang ni, laki baik, perempuan baik. Membungkus aurat. Dulu orang kata orang perempuan pakai baju nampak pusat, pakai baju adik orang kata. Sekarang ni laki pun tak mudah kau. Terutama yang muda-muda lah. Pakai seluar yang ketat, pakai baju yang ketat, kerana nak tunjuk bentuk tubuh badan apa semua. Ini tidak sepatutnya. Ini membungkus aurat. Ini bukan menutup aurat. Menutup aurat ni ialah melonggarkan pakaian tu. Bukanlah longgar sampai boleh masuk 2 orang dalam baju tu. Cumanya pakai pakaian yang selayaknya lah. Itu yang sepatutnya. Memang pakaian ni dia ada pengaruh juga untuk kita ni lebih malu nak jaga maruah diri ataupun kurang malu. Orang yang tak berapa cukup kain pada pakaian dia, mungkin akan lebih sinonim
untuk buat benda-benda yang mengarut. Tapi orang yang pakai lebih sikit, orang yang pakai longgar sikit, yang kemas sikit apa semua, maka dia tak gamak nak buat benda-benda seperti itu. Tapi tak perlu sampai pakai khirqah ini. Dulu kalau tuan-tuan ingat kan, ada satu orang penceramah, tapi dah lama dah ni, lama sangat lah. Dia promote satu material, linen cotton ni. Dia kata linen ni lah material yang Nabi pakai. Banyak-banyak jubah Nabi jenis linen. Linen ni ialah kain cotton yang kalau kita gosok, dia tak hilang kedut dia. Memang waktu gosok tu hilang lah. Pakai balik, dia kedut balik. Rupa-rupanya di sebalik pembacaan ataupun di sebalik promotion itu, dia menghasilkan pakaian. Dia ada butik jual baju daripada material linen. Linen ni kalau kira dia punya asalnya tak mahal pun. Maknanya Nabi ni pakai yang sederhana. Tapi yang dia jual beratus satu. Asal linen RM30 je semeter. Yang dia jual tu sampai beratus. Akhirnya kena ke dia. Dia cerita. Yang tu rupanya dia nak jual barang dia. Dia macam ada satu penceramah sekarang ni yang tengah banyak dok bercakap tentang kebangkitan Melayu ni. Dia ada satu video kan. Dia tunjuk rahsia kain pelekat orang Melayu. Dia pintar kain pelekat ni. Dia kata kain pelekat yang orang Melayu buat ni ada rahsia dia. Dia pun pintar. Dia kata antara yang kita boleh buat pada kain pelekat ni ialah buat serban waktu nak sembahyang. Dia pun buat demonstrasi pakai serban. Pakai. Orang pun cantik lah. Memang nampak menakjubkan lah. Cara dia buat tu nampak macam kemah. Dia kata, kan kita nak sembahyang Jumaat nak tambah pahala nak pakai serban. Yang tu yang tak berapa tepat. Tidak ada hadis tentang kelebihan pakai serban dalam salat pahala lebih berbanding tak pakai serban. Tidak ada. Nak pakai. Kita terima. Kalau kata serban tu ialah pakaian Nabi pakai, terima. Memang benda tu ada pada Nabi. Sebab tu jubah apa semua tu memang orang kata apa, benda yang ada pada diri Nabi. Tapi kalau nak kata ianya ada pahala lebih berbanding orang yang tak pakai, yang tu tak betul. Nabi tak pernah sebut benda macam tu. Kalau kita pakai macam mana yang Nabi pakai, kita dapat pahala ikut Nabi tu. Tapi lebih sampai ada detail tu tak betul. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Kesimpulannya ialah bila mana kita pakai baju, pakailah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu tutup aurat. Dan ianya tak pelik mengikut kepada adat setempat. Maka itu termasuk daripada sunnah yang Nabi tunjukkan. Kalau kita nak pakai serban ke nak pakai jubah, dipersilakan. Tanpa kita menspesifikkan pahala khusus pada pemakaian tersebut. Pahala itbak tu ada. Pahala khusus. Sebab memang ada hadis palsu tentang orang pakai serban dapat 70 pahala lebih berbanding orang yang tak pakai serban. Ini antara hadis-hadis yang berlegar dalam masyarakat kita. Orang yang bersugi pahala lebih berbanding orang yang salat tanpa sugi. Maknanya yang beruh gigi, Colgate semua tak cih. Kena pakai kayu sugi tu. Sebenarnya bersih mulut je poin dia. Poin dia adalah bersih mulut. Maka dia termasuk daripada benda yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Okay, jadi itu benda konsep yang kita nak faham. Jadi kalau ada pengkhususan pakaian ni, dia tak ada. Hadis-hadis tentang itu dia tidak ada. Yang penting ialah kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi, dan Nabi ni sifatnya sederhana dalam berpakaian. Alhamdulillah, selesai kita kisah yang ke-34. Untuk kali yang akan datang kita akan sambung kisah yang ke-35. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.